Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pagi ni selepas saya buat satu entry di dalam Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pagi ni saya mendapat satu respon daripada orang yang mengikut kuliah-kuliah saya secara live, ya. Respon daripada mereka ialah ada yang mengatakan mengapa saya berulang kali menyebut tentang solat, sedangkan bagi setengah kita beranggapan bahawa soal solat, iaitu soal fardu ain ini sudah selesai. Tetapi apa yang belum selesai ialah soal-soal fardu kifayah. Persoalan tentang ekonomi umat Islam, soalan tentang politik umat Islam, dan persoalan-persoalan yang lain. Tetapi soal solat sudah lama selesai. Pertanyaan ini saya nak jawab dengan pertanyaan juga, iaitu benar-benarkah persoalan solat sudah selesai? Ya, bagi saya persoalan solat jauh daripada selesai. Kalaulah persoalan solat ini telah benar-benar selesai, yakni mantap, kukuh dan teguh dalam pengamalan umat Islam, maka kita akan dapati hanya sedikit saja masalah di tempat-tempat yang lain. Saya ingin menegaskan bahawa solat ialah imaduddin. Imaduddin maksudnya solat adalah tiang agama. Selalu orang kata tiang agama ni sebagai satu tiang kepada agama Islam lah. Tetapi mari kita lihat agama itu bukan ditafsirkan sebagai tidak, gama kacau saja. Artinya agama ialah tidak kacau. Tetapi mari kita lihat agama daripada pengertian yang sebenar, iaitu istilah din ataupun way of life, cara hidup. Artinya Islam adalah cara hidup, agama adalah cara hidup. Cara hidup yang melibatkan keseluruh sistem dalam kehidupan kita. Ya, iaitu sistem pendidikan kita, sistem ekonomi kita, sistem sosial kita, sistem pentadbiran, pengurusan politik kita dan sebagainya. Jadi bila dikatakan solat ialah imaduddin ataupun solat adalah tiang agama, artinya ia adalah tiang bagi ekonomi kita. Ia adalah tiang kepada soal politik kita. Ia adalah tiang kepada soal pendidikan kita dan soal-soal yang lain. Jadi artinya kalau tiang sudah teguh, maka perkara-perkara yang lain juga sudah akan teguh. Dan apabila solat dikerjakan dengan sesungguhnya, ya, bukan saja mengerjakan tetapi mendirikan solat dengan sesungguhnya, kita tahu bukan saja soal rukun sah batalnya, soal fikahnya semata-mata, tetapi kita tahu sampai falsafah solat itu sendiri, tujuan solat itu sendiri, maka waktu itu solat akan menyelesaikan banyak masalah di dalam kehidupan kita. Sebab tu Allah tegaskan inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya solat itu boleh mencegah fahsyak dan munkar. Jadi artinya kalau kemungkaran tu berluasa lagi tengah masyarakat, sama ada kemungkaran tu dalam bidang sosial, sama ada kemungkaran itu dalam bidang ekonomi, banyak lagi penyelenggaraan ekonomi. Kemungkaran itu masih lagi berlaku dalam soal politik. Politik kita masih kacau bilau, masih haywire dan sebagainya. Maka itu sebagai satu petunjuk bahawa soal tiang ataupun yang dikatakan asas kepada cara hidup itu tidak selesai. Artinya masih tidak selesai solatlah menyebabkan ekonomi tidak selesai. Solat tidak selesailah menyebabkan politik masih lagi kacau bilau dan sebagainya. Kalau benar-benar kita melaksanakan solat, artinya waktu itu hampir kita dengan Allah, ya, sebab solat adalah hubungan rasmi yang paling utama dan paling pertama. Ya, bila kita selesaikan hubungan kita dengan Allah yang utama ini, maka Allah akan bantu kita. Ihfazullah yahfaz. Kalau kita jaga Allah, Allah akan jaga kita. Maksudnya jaga Allah tu maksudnya jaga hukum Allah, jaga perintah-perintah Allah dan terutamanya ialah jaga solat kita. Maka Allah akan jaga kita.
Allah akan jaga sistem hidup kita yang lain. Sebab tu urusan akhirat kita kalau diutamakan, urusan dunia kita akan dipermudahkan. Kalaulah urusan kita dengan Allah diselesaikan, maka urusan kita dengan manusia dapat diselesaikan. Maksudnya tidak ada lagi perselisihan, tidak ada lagi krisis, tidak lagi kalau ada krisis pun, kalau ada perselisihan pun masih dalam keadaan terkawal. Kalau kita menjaga hubungan kita dengan Allah melalui solat. Jadi artinya solat belum selesai lagi. Sebab mata kepala kita melihat penceraian masih lagi tinggi. Kita tengok ekonomi masih lagi banyak pengagihannya, tidak lagi orang kata dapat menampung supaya orang-orang yang miskin, orang yang terbiar itu dapat pembelaan. Begitu juga orang politik sentiasa bercakaran hari demi hari dan sebagainya. Ini menunjukkan bahawa solat selesai. Dan betul, ada kajian tidak resmi menunjukkan di Malaysia, ada kajian tidak resmi, saya baca tulisan data daripada Datuk Dr. Fadilah Kamsah mengatakan 80% umat Islam tidak solat. Dan kajian juga menunjukkan 80% pesakit-pesakit yang ada di hospital tidak melaksanakan solat. Jadi kalau 80% sudah tidak mengerjakan solat dan 20% yang menegakkan solat, kalau 20% itu pun bagaimana khusyuknya, bagaimana penghayatannya dan sebagainya, maka wajar. Kalau orang lain mungkin menegur soal-soal ekonomi, teruskan. Soal-soal politik, teruskan. Tetapi biarlah ada orang-orang pendakwah-pendakwah yang terus menekankan ataupun mengingatkan tentang solat ini. Jadi saya berharap saya akan terus bercakap soal ini. Mudah-mudahan kita akan dapat menjaga solat kita. InsyaAllah bila solat kita terjaga, InsyaAllah urusan-urusan kita dan yang lain akan Allah permudahkan. InsyaAllah. Sebab itu Rasulullah SAW bila ada saja masalah menimpa dirinya, musibah dirinya dan keluarganya, baginda akan turun daripada kenderaannya dan akan terus solat kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Jadi dan selalu apabila ada perkara-perkara yang besar dalam kehidupannya, baginda akan sujud dan mohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu dikatakan jarak antara masalah kita dengan penyelesaiannya hanya antara jarak dahi kita dengan tempat sujud, iaitu dahi kita sujud di dalam solat. Jadi jangan pandang remeh soal solat, ya. Walaupun orang menganggapkan bahawa ini soal personal, soal yang tidak pernah disentuh secara besar secara kata serius oleh pemimpin-pemimpin negara kita, biarlah pemimpin negara kita sibuk perkara-perkara yang lain, teruskan, itu tugas mereka. Tetapi mesti ada pendakwah yang mengingatkan soal rasul ibadah ini, iaitu kepala segala ibadahnya, itu solat. InsyaAllah. Ingat ya, kualiti kehidupan kita, kualiti ekonomi kita, kualiti politik kita, kualiti pendidikan kita bergantung sepenuhnya kepada kualiti solat kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.